Menyelesaikan masalah yang melibatkan hukum indeks. Okey. So hari ini kita akan pergi pada penyelesaian masalah yang melibatkan hukum indeks. Jadi saya harap sangat-sangat hukum indeks awak dah familiar dengan penggunaan hukum indeks yang ini. Okey. So kita tengok contoh daripada buku teks tu, muka surat 22, contoh 17. Hitung nilai bagi punca kuasa 3 darab 12 kuasa 3/2 bahagi 6 tanpa menggunakan kalkulator. So kita akan untuk penyelesaian masalah ni ada 4 step macam biasalah. Kita akan fahami masalah tu, fahami soalan dan kita kena rancang strategi apa yang kita kena gunakan. Bila dah rancang barulah kita laksanakan strategi. Dan akhir sekali barulah kita buat kesimpulan ataupun kita dapat dia punya jawapan. Jadi untuk laksanakan strategi tu bergantung pada perancangan awak lah. Jadi kalau perancangan awak tu kita kena tengok, kena ingat apa dia hukum-hukum indeks yang kita telah pelajari sebelum ni. Contohnya. Jadi untuk nak pertama kita dah fahami bentuk soalan. Kat sini nak fahamkan bentuk soalan kita tengok kat sini. Kat sini dia bentuk punca kuasa 2 bagi 3. So kalau punca kuasa 2 bagi 3 kita tahu kita kena tukar ni ke dia punya kuasa dia tu dalam bentuk pecahan. So dia akan jadi 3 kuasa 1/2. So kat sini akan darabkan dengan 12 kuasa 3/2 bahagi 6 tu kita boleh tak apa, kita tulis dulu 6. Jadi dekat sini sebab soalan kata tanpa menggunakan kalkulator. Jadi dekat sini kita tahu 12 ni kita tahu 12 ni apa pun tak perlu pen. 12 ni sama juga dengan 4 darab 3. 4 darab 3 ataupun 4 ni kita boleh kecilkan lagi. Kita punya asas 2 darab 2 darab 3. So kat sini yang 6 pula sama juga dengan 2 darab 3. Jadi bila kita dah tahu dah yang sebelah kanan saya ni dia punya pendaraban bagi asas-asas dia tu. So kita tulis balik lah 3 kuasa setengah darab 12 tu adalah 2 ni dia ulang 2 ni dia ulang 2 kali. So kita boleh terus tulis 2 kuasa 2 2 kuasa 2 darab 3. Kuasa 3/2 tu kita letak di luar kurung. Bahagi 6 tadi adalah 2 darab 3. So dengan menggunakan hukum indeks, kalau nampak kat sini ni ada tanda kurung. Kat dalam ni ada 2 kuasa 2, luar kurungan ni ada 3/2. Dia sama juga konsep dia dengan yang ini. A kuasa M, tanda kurung N. So kita boleh darabkan semua ni, kuasa yang kat dalam tu dengan kuasa dekat luar. Jadi samalah konsep dengan yang ini. Kita tulis balik 3 kuasa setengah darab. So kat sini 2 kuasa 2 darab 3/2. Darab
3 kuasa 1 darab 3/2. Saya tulis je. Kalau kalau awak nak terus tulis 3/2 pun boleh juga. Bahagi 2. Okey, 2 tak ada tulis apa-apa. Kuasa tu kita tahu dia kuasa dia 1 darab 3 kuasa 1. Okey, ni untuk bahagi. Okey. So, bolehlah kita buat langkah yang seterusnya. Kita tahu bila asas sama, asasnya yang sama, kuasa dia kita akan tambahkan. Kalau bahagi, kita akan tolakkan. Jadi kat sini kita ambil, saya ambil 2 dulu. Okay, ni awak boleh terus potong. So dia tinggal 2 kuasa 3. Okay, saya akan ambil 2 dulu. 2 kuasa 3. Okay, kat sini dah tak ada lagi yang sebelah sini. Okay, bahagi 2 kuasa 1. Bahagi, so kuasa dia kita akan tolak. Tolak 1. Darab 3 kuasa setengah. Okey. 3 kuasa setengah darab. Okey, kat sini pun ada juga 3 kuasa 3/2. So dia akan jadi tambah 3/2. Okey, ni bahagi. Bahagi kat sini. So bila bahagi dengan yang kat sini, kita akan tolakkan. Tolakkan dengan 1. So tolak 1. Okey, permudahkan lagi. 2 kuasa 3 tolak 1 dapat 2. Darab. Okey, tekan kalkulator. 1/2 tambah 3/2. Okey, 1 tambah 3, 4. 4 bagi 2. 2. 2 tolak 1. 1. So dapat kat sini 3 kuasa 1. Okey, jadi 2 kuasa 2 dapat 4. 4 darab 3 dapat 12. Okey. Ada apa-apa nak tanya berkenaan dengan contoh 17 daripada buku teks? Ada sebarang pertanyaan? Tak ada. Yang lain-lain? Jangan malu, jangan segan. Okey, boleh saya teruskan? Bolehlah. Senyap je yang lain ni. Ada ke tak ada depan laptop ke depan handphone? Okey, kita pergi pada contoh yang seterusnya. Okey, contoh yang seterusnya ni dia lain sikit. Okey, hitung nilai X bagi persamaan 3 kuasa X darab 9 kuasa X tambah 5 bahagi 3 kuasa 4 sama dengan 1. Okey, sebenarnya dekat sini dia dah bagi hint dah. Dia dah bagi apa nama dia? Bayangan. Bayangan dia apa yang kita maksudnya kita nak tukar dia kepada asas berapa. Sebab dalam tajuk ni kita kena mahir tukar suatu nombor tu kepada asas yang paling kecil. So dekat sini kita tampak kat sini ini dah asas paling kecil 3. Okey, 1 ni kita tahu 1 tu adalah 3 kuasa sifar. Guna konsep yang ni lah. Ni apa-apa kuasa sifar nilai dia adalah 1. So kita boleh ubah. Okay, jadi dekat sini 3 kuasa X darab. Okey, 9 ni sama juga dengan 3 kuasa 2. Okey, jadi 3 kuasa 2. Okey. Dekat 9 ni dia ada dekat 9 ni dia ada X kuasa X tambah 5 kan. So kita akan tulis kat sinilah X tambah 5. Okey, bahagi 3 kuasa 4. Okey, 1 ni kita tahu
dia adalah 3 kuasa sifar. Okey, so kat sini kita terus tulislah 3 kuasa sifar. Okey, so sekarang ni kita akan pergi pada step seterusnya. Okey. Saya masih lagi tulis 3 kuasa X darab. Okey, sekarang ni X tambah 5 ni adalah sebenarnya dia kita boleh kurungkan dia. Okey, jadi kuasa yang kat dalam kurungan tu kita kena darab dengan kuasa yang dekat luar kurungan. So dia akan jadi 2X tambah 10 lah. Maksudnya ni darab dengan ni darab dengan ni. Okey, jadi 3 kuasa 2X tambah 10. Okey, bahagi 3 kuasa 4 sama dengan 3 kuasa sifar. Okey, dekat sini saya kat buku teks pun ada. Jika A kuasa M sama dengan A kuasa N. Kalau nampak kat sini, ni A, ni A. Okey, jadi senang cerita asas dia sama. Asas sama, kuasa dia kita boleh terus samakan dengan syarat asas sama. Okey. Atau asas tak sama. Asas ni tak sama. Ni A, ni B. Tetapi indeks dia ataupun kuasa dia sama. Ni M, ni M. Jadi kita boleh buat kesimpulan A tu sama dengan B terus. Itu cara kita nak tackle soalan ni lah. Okey, jadi dekat sini kita akan terus ambil yang ini. Okey, yang saya highlightkan tu. Jadi kita tahu bila asas sama, kuasa dia kita tambah. Jadi X tambah 2X tambah 10. Okey, bila bahagi, kuasa dia kita akan tolak. So kita tolak lah. Sama dengan sifar. Jadi selebihnya ni, okey, untuk yang kira silibus kita 3, cuma yang ini sahaja. Ini dan ini. Yang bila masuk yang ini, kita dah pergi pada yang tingkatan 1 punya asas. Asas persamaan linear. So selesaikan je lah. 3X tambah 10 tolak 4 dapat 6 sama dengan sifar. So 3X sama dengan negatif 6. X sama dengan negatif 2. Saya harap untuk nak selesaikan persamaan linear ni, cari nilai X tak ada masalah. Saya dah tak perlulah nak tunjuk ni kena tolak, ni kena bahagi 3. Awak dah kena mahirkan diri awak. Okey? Okey tak? 3 jauh hari. Okey. Berapa orang? 25 orang. Arif? Okey? Arif Daniel. Senyap je. Okey, kita pergi pada contoh seterusnya. Okey. Hitung nilai-nilai X yang mungkin bagi persamaan 3X kuasa 2, 3X kuasa 2, 3 kuasa X kuasa 2 darab 3 kuasa 2X sama dengan 3 kuasa 15. Okey, so yang ini kita tahu, awak nampak kat situ asas ni dah sama. So dah tak payah dah tak ada masalah. Okay, jadi bila asas dah sama, kita boleh terus buat X kuasa 2. Bila asas sama untuk darab, jadi kita akan tambah 2X sama dengan 15. Okey, bila nampak macam gini, dia adalah bentuk kuadratik. Ada kuasa 2 kat situ. Jadi, kita kena jadikan dia persamaan kuadratik
X kuasa 2 tambah 2X tolak 15. Sama dengan sifar. Okey, jadi untuk nak dapatkan nilai X, kita perlu faktorkan dia. Okey, nak faktorkan dia, kita boleh terus guna kalkulator. Okey, siapa yang ada guna kalkulator ni, kita boleh terus tekan menu ni. Okey, pergi pada nombor ni, A, equation. So alpha A. So ambil polinomial 2. So ambil degree 2. Dan masukkan nilai dia. Okey, kat sini A dia sama dengan 1, B dia 2 dan C dia negatif 15. So masukkan semua nilai-nilai ni. A dia 1 tekan sama dengan, okay, B dia 2 sama dengan, dan C dia negatif 15 sama dengan. Okay, tekan lagi sama dengan, awak akan dapat jawapan ni. Okay, so kita akan buat jalan kira ke belakang. Maksudnya kita akan tulis jawapan dulu. X sama dengan 3. Okay, tekan lagi sekali, kita akan dapat dua nilai. X negatif 5. So dia akan dapat, atau X sama dengan negatif 5. Okey, jadi kita kena tunjuk dia punya pemfaktoran. Pemfaktoran dia maksudnya yang ada tanda kurung kat sini. Okey, nak tunjukkan pemfaktoran tu kat situ. Okey, nampak kat sini 3. Jawapan 3 bila masuk dalam kurungan dia akan jadi tolak 3. Okey, yang ni tolak 5. So dia masuk dalam kurungan dia akan jadi tambah 5. Jadi kalau kita selesaikan secara jadi kalau kita akan selesaikan dia dengan cara X tolak 3 sama dengan 0. Okay, kat sini contohlah X tolak 3 sama dengan 0. Okay, kita pisahkan satu lagi. X tambah 5 sama dengan 0. Jadi X sama dengan 3, X sama dengan negatif 5. Awak tengok dia sama. Tu tujuan dia. So kita tulis dulu jawapan dia kat bawah. Sediakan ruang kosong kat sini untuk kita masukkan pemfaktoran ni. Okey, untuk kalkulator saya tahu ramai guna kalkulator yang warna hitam tu. Dia tak boleh guna, alamak, pula internet saya ni. Okay, sorry. Lost connection pula. Boleh dengar suara saya? Boleh. Okay. So ada masalah tak yang tadi? Untuk nak guna kalkulator yang warna hitam tu, dengan syarat kod dia mestilah 570. Kalau tak kalkulator 350 dia tak boleh nak guna yang macam ni tadilah yang saya tunjuk ni. Yang guna kalkulator ni tadi. Dia tak boleh nak guna, nak cari EQN tu. Okay, kalau tak faham macam mana nak guna kalkulator tu, awak boleh PM tepi lah. Tanya saya macam mana nak buat. Okay. Okay, soalan mahir diri muka surat 25. Soalan nombor 3. Okey, hitung nilai X bagi setiap persamaan berikut. 2 kuasa 6 bahagi 2 kuasa X sama dengan 8. Okey. Ada siapa-siapa boleh bagi idea macam mana nak buat?
Boleh onkan mic dan cuba terangkan. Tak perlu malu. Kita belajar tak perlu malu. Salah belakang cerita. Yang penting awak cuba. Kalau betul, alhamdulillah. Tak nak malu-malu lagi dah. Ni dah tingkatan 3 dah. Siapa boleh terangkan kat saya apa idea yang boleh kita buat untuk nak jawab soalan A? Anik? Halo? Ada orang kah? Ke saya cakap seorang-seorang kah? 2 kuasa 6 bagi 2 kuasa X sama dengan 8. Dia macam ni kan. Dia tidur awal lah. Tolak indeks. Apa dia? Ambil indeks. Ambil indeks. Sebelum ambil indeks. Cuba perhatikan betul-betul. Adakah semua asas telah sama? Kalau kita perhatikan, okey, ni dah sama. Ni dah sama. Tetapi 8 ni masih belum sama. So macam mana kita nak buat? Kena tukarkan. Tukarkan kepada asas berapa? 2. Asas 2. Okey. So kita kena tahu 2 kuasa berapa dapat 8. Awak kena try sendiri guna kalkulator. Try lah sampai dapat. Okey, 2 kuasa berapa? 3. 2 kuasa 3. Okey. Jadi semua ni dah sama. Ni dah sama. Barulah kita boleh ikut dia punya hukum. Hukum indeks mengatakan bila asas sama untuk operasi bahagi, kuasa akan ditolak. So 6 tolak X sama dengan 3. Okey, cari nilai X dapat berapa? Nilai X dapat berapa? 3. 3. Okay, so kat sini negatif X sama dengan 3. 3 tolak 6. Sebab kat sini tambah. So 3 tolak 6 negatif 3. So potong-potong. Tinggallah X sama dengan 3. Okey, soalan B. 3 kuasa negatif 4 darab 81 sama dengan 3 kuasa X. Okey, pertama sekali perhatikan. Fahami soalan tu, fahami masalah tu. Okey, dah dapat kenal pasti apa dia masalah dia? Masalah dia dekat mana? Tukar asas. Tukar asas. Yang mana yang nak ditukar? 81. 81. Jadi 81 kena tukar kepada asas berapa? Asas 3 sebab kita dah tahu dah ni 3 ni 3. Confirm 81 kena tukar asas 3. Okey, jadi 81 asas 3 kuasa berapa dapat 81? 3 kuasa 4. 3 kuasa 4. Sama dengan 3 kuasa X. Okay, so kita check kat sini asas dah sama. So bolehlah guna hukum indeks. Negatif 4 tambah 4 sama dengan X. So X sama dengan
X sama dengan Sifar. sifar. Sayupnya suara ni. Okey. Soalan C. Cuba buat. Saya nak biar perbincangan kita dua hala. Bukan saya je terangkan. Saya nak ada respon daripada awak. Bila cakap, bila saya tanya tu, baru on mic jawab. Taklah saya rasa saya cakap dengan dinding. Kesian saya. Okey, soalan C. Tu belum saya suruh buka masing-masing punya webcam. Dalin ni siapa? Okey. Ni siapa nak tunjuk jalan kira ni? Buka awak punya webcam. Tunjukkan jalan kiri awak. Cikgu yang satu tu A kuasa sifar. Yang itu kuasa sifar. Okey, ada siapa-siapa yang nak tunjuk dia punya jalan kira? Buka webcam, dia tunjukkan awak punya awak punya jalan kira tu. Sekian Alisa keluar masuk. Cikgu nak tengok balik soalan ni. Tak ada dalam buku teks. A kuasa X darab A kuasa 8 sama dengan 1. Jawapan letak kat mana? Jawapan letak dekat mana? Awak buka awak punya webcam tu. Awak guna handphone kan? Awak buka awak punya webcam tu. Lepas tu awak talakan awak punya handphone tu dekat kertas awak. Nanti saya pin awak. Okey. Kita cuba.
Saya analisa keluar masuk dia kejap left, kejap masuk, kejap left, kejap masuk. Afrina Farisa, senyap je. Cuba Rio sikit. Okay, mana jawapannya? Dia sepatutnya tak perlu terlalu lama sebab soalan dia ringkas je tu, pendek je. Boleh tak Azrina? Kejap cikgu. -8 ke cikgu? -8. Nak tunjuk jalan kira, nak tengok jalan kira. Okay, semua pergi pinkan ke Azrina punya screen. Nampak tak? Tak nampak Sekejap saya besar sikit. Okay, tak apa. Okay, kita buat sama-sama. AX kuasa AX dan A kuasa X A kuasa 8 sama dengan 1. Okay, saya nak buat sama-sama. Supaya kawan-kawan yang tak dapat tu, kita boleh tolong kawan-kawan yang tak dapat tu. Kita boleh bagi tu, bantu dia orang supaya ada idea nak buat macam mana. A kuasa X, A kuasa 8 sama dengan 1. Okay, kalau atas ni, jelas operasi dia bahagi, operasi dia darab. Tapi kan kita tahu, kalau bentuk soalan yang C ni, AX, A kuasa 8 ni, sebenarnya operasi dia adalah darab. Cumanya dia tak tulislah kat sini. Sebab bila darab yang melibatkan pemboleh ubah, kita boleh terus gabungkan dia tanpa perlu tulis simbol darab macam ni. Ataupun dia boleh juga tulis A kuasa X, A kuasa 8. Tu dengan maksud lain dia lah. Maksudnya kita tahu A kuasa X darab A kuasa X darab A kuasa 8. Okay, jadi kat sini kita tahu dia adalah operasi darab. Jadi sama je lah macam tadi. Tapi yang ini kita tahu dia adalah A kuasa sifar. Jadi kat sini akan jadi X tambah 8 sama dengan sifar. Jadi dia teruslah dapat X negatif 8. Saya cakap tadi. Soalan ni simple je. Tak perlu terlalu lama. Okey, soalan D. Apakah strategi pertama tadi? Memahami soalan. Lepas tu kita kena rancang. Lepas tu kita kena laksana. Okay, so kalau kita nak fahamkan soalan tu, 4 darab 8 kuasa X tambah 1 sama dengan 2 kuasa 2X. Soalan yang ini. Macam mana kita nak buat? Macam mana kita nak buat kelas? Tukar asas. Tukar asas kepada berapa? Kat situ ada 3 nombor asas berbeza. Asas 2. Asas 2. Okay, jadi semua sekali tu lah. Okay, saya salin semula soalan.
4 darab 8 kuasa X tambah 1 sama dengan 2 kuasa 2X. Okey, jadi semua sekali ni kena tukar kepada asas 2. Jadi 4 ni sama dengan 2 kuasa 2 kuasa ya. 4 sama dengan 2 kuasa berapa kelas? 2 kuasa 2. 2 kuasa 2. Okey, 8 2 kuasa 3. 2 kuasa 3. Okey, so kita terus strategi yang seterusnya. Nak buat apa? Kuasa yang kat dalam kurungan ni kita akan darabkan dengan semua kuasa yang dekat luar. Okey, jadi dia akan jadi 2 kuasa 2 darab 2 kuasa 3X tambah 3 sama dengan 2 kuasa 2X. Okey, jadi langkah yang seterusnya nak buat apa kelas? Tambahkan indeks semua. Tambahkan indeks. Okey. So 2 tambah 3X tambah 3 sama dengan 2X. Kenapa begitu? Sebab kat sini asas dia dah sama. Bila asas dah sama, untuk hukum pendaraban kuasa kita tambah dan kita akan samakan dengan 2X. Kuasa 3 pula. 2 apa saya buat ni? 2 tambah 3X tambah 3 sama dengan 2X. Okey. So, bolehlah terus selesaikan. Awak akan dapat nilai dia berapa? 3X tolak 2X. 3X tolak 2X. Okey, 2 bawa ke kanan, negatif 2 tolak 3. So, X sama dengan negatif 5. Okey, boleh? Dah nampak idea nak buat macam mana soalan yang melibatkan mencari nilai X bagi persamaan. Okey? Jadi, untuk soalan yang seterusnya, saya nak awak sambung dan buat sendiri. Ni kita dah bincang sampai soalan D. Jadi awak habiskanlah daripada E, F, G, H, I. Ada sebarang pertanyaan? Ada. Okey, last soalan. Awak tengok buku teks awak, muka surat 26. Soalan dia mengancam sedikit. Adik suka soalan tu? Muka surat 26. Okey, soalan kebat.
Selesaikan persamaan serentak berikut. Persamaan serentak ni kita dah belajar masa tingkatan 1. Mesti awak tak ingat dah. Okey. Kita tulis balik persamaan ni. $81 dari segi okay, saya tulis mula 81 kuasa X tambah 1 darab 9 kuasa X sama dengan 3 kuasa 5. Okay, lepas tu 8 kuasa 2X darab 4 kuasa 2, 2Y sama dengan 128. Okay, so kita ada dua persamaan kat sini. Okay. Macam mana kita nak faham kehendak soalan? Idea dia sama macam tadi, kita kenal pasti. Okay, kita tengok dekat sini. Ini 81, ni 9, ni 3. Tiga-tiga nombor ni, nombor yang berbeza. Jadi, idea apa yang kita ada, kita boleh tukar asas. Kita tengok asas paling rendah adalah 3. Jadi, yang lain-lain ni, ini dan ini, kita tukarlah kepada asas 3. Okay. So 81 bersamaan dengan 3 kuasa berapa? Kalau tak hafal, okay, tekanlah banyak kali. Tekanlah banyak kali. 3 kuasa 2, 9. 3 kuasa 3, 27. 3 kuasa 4, 81. Tekan kalkulator kalau tak hafal. So 3 kuasa 4. Okay, kat luar kurungan tu ada X tambah 1. Okay, darab. Okay, 9 bersamaan dengan 3 kuasa 2. Okay, ni ada X. So 3 kuasa 2X sama dengan 3 kuasa 5. Okay, itu untuk sama yang pertama. Okay, jadi kita asal semua dah tukar kepada 3. Kita boleh terus buatlah. 4X. Sebab ni kita boleh terus darab. Jadi 4X tambah 4. Okay, bila untuk darab, kuasa kita akan tambah. Tambah berapa? Tambah yang ini 2X. Sama dengan yang ini pula. Sama dengan yang ini pula 5. So 5 lah kat sini. Okey. So kat sini akan dapat 6X sama dengan 5 tolak 4. 5 tolak 4 dapat 1. Jadi X sama dengan 1/6. Okay, kita tengok yang sebelah. Yang sebelah ni 4. 4 pula ni 8. 8, 4, 1, 2, 8. Ni 2. So kita kena tukar pada asas berapa? Asas 2. Asas 2. Okey. So kalau asas 2, jadi 8 ni kita dah tahu tadi dia adalah 2 kuasa 3. Okey, kat luar ada 2X. So 2X lah. Darab. Okey, dekat sini, dekat yang ini dekat yang ini tak boleh. Tidak boleh darab.
Biasa student dia terus je darab. Dia nampak je macam ini dia terus darab. Tak boleh. Tak boleh 4 yang kat luar ni, luar rumah ni, terus-terus nak masuk dalam rumah ni. Kenapa? Sebab kat sini dalam rumah ni ada yang berkuasa ni. So dia terikat kat situ. So 4 ni yang boleh kita buat, kita tukar dia kepada asas 2. Ini saya tulis kat sini. Tidak boleh. Tak boleh darab. Okey, jadi kita tukar 2 kuasa 2. 2 kuasa 2Y sama dengan, okey. Nampak nombor besar 128. Jadi kita kena cari. Cari sampai dapat 2 kuasa berapa dapat 128. Tekanlah kalkulator. Okey, saya terus letak nombor besar. 2 kuasa 5. Dapat 32 kan? Okey, tekan lagi. 2 kuasa 8. 256. Besar sangat pula. Sebab dia nak 128. Okey, kita kurangkanlah. Tak mungkin ada 2 kuasa 9. Kurangkan pula. 2 kuasa 7. 2 kuasa 7. 128. So kita tahu kat situ 2 kuasa 7 sama dengan 128. Jadi kat sini 2 kuasa 7. Okey. Jadi bila dah nampak semua asas ni dah comel, ni dah cantik, ni dah cantik, ni dah cantik, ni dah cantik. Semua asas dah sama. Barulah kita ambil dia punya kuasa tu. So 3 darab 2x, 6x. Okey. Disebabkan ini darab, so kuasa kita tambah. Okey. Ini tadi kan saya cakap 2 kuasa 2 ada tanda kurung ni, ini bermaksud darab kan. Okey, jadi dia tambah jugalah. 6x tambah 2 tambah 2y sama dengan 7. Maksudnya kita ambil yang atas ni saja. Okey, saya ambil yang ini je. Okey, tu dah jadi yang ini. Okey, jadi dekat sini 6x tambah 2y. So kat sini tambah 2, so kena tolak. Jadi 7 tolak 2 dapat 5. Soalan nak selesaikan persamaan serentak. Selesaikan. Bila kata selesaikan, dia nak x sama dengan berapa, y sama dengan berapa. Okey. Jadi kat sini, awak dah dapat x ni sama dengan 1/6. Kita akan gantikan dia ke sini. Jadi 6 kurungan 1/6 tambah 2y sama dengan 5. So akan potong. Jadi 2y sama dengan, okay, ni 1. So kena 5 tolak 1. Jadi dapat 4. Jadi y sama dengan 2. Okay. Boleh faham? Ada apa-apa pertanyaan? Halo. Hello 3J, dah tidur ke? Belum. Okey, jadi untuk soalan yang kedua tu, ni soalan A saya dah tunjuk. So soalan B tu cuba jawab sendiri. So tugasan awak esok ada kelas kan? Isnin. Jadi masa mat tu buatlah soalan yang saya bagi tadi dan juga soalan yang ini. Okey? Okey tak?
Okey. Okey, so tu saja untuk hari ni. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua. Selamat malam. Come on.